بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, baca faham amal pada hari ini untuk sama-sama kita melewati kepada halaman 288. Halaman yang amat indah daripada surah Al-Isra, surah yang ke-17 sebagai salah satu daripada 7 surah musabbihat, surah yang bermula dengan tasbih yang sudah pun kita belajar beberapa masa yang lepas, dan hari ini kita ingin menyambung halaman ini pada ayat 59. Kita mulakan dengan doa ringkas kita. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu untuk kami semua. Pada hari ini insya-Allah kita bersama dengan Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz Fazrul. Sihat ya? Sihat alhamdulillah. Kuning hari ni. Oh ya, kuning subhanallah. Apa Al-Isra? Al-Isra. Al-Isra Ya, sebagai satu perjalanan Ustaz ya. Betul, Seperti mana yang kita telah lihat beberapa hari yang lalu, surah ini adalah surah yang memujuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dua orang insan yang disayangi dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Sayyidatina Khadijah. Satu lagi siapa? Masih lagi ingat? Kalau ingat tolong tulis di ruang komen tersebut ya. Sayyidatina Khadijah, dan seorang lagi insan yang banyak melindungi Nabi walaupun beliau bukan memeluk agama Islam tetapi membantu Nabi. Betapa pentingnya dalam hidup kita ini kita bersama dengan rakan-rakan, dengan taulan kita yang mungkin beragama lain tetapi masih lagi ingin membantu ke arah kebaikan. Maka pada hari ini insya-Allah kita akan sama-sama melihat halaman 288. Jom kita lihat sinopsis ringkasan halaman ini. Pada ayat yang ke-59 hingga 60, bantahan lain terhadap kesilapan kerancuan berfikir orang-orang musyrik yang diseru oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkahul Mukarramah ya, pada waktu dakwah Nabi di Mekah. Kemudian dibawakan ya betapa degilnya, betapa tughyan, iaitu derhakanya orang-orang di musyrik ini di Mekah ini. Maka dibawakan kisah Nabi Adam dengan iblis dan perintah Allah kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam sehingga ayat yang ke-65. Diikuti pada ayat 66 sejumlah nikmat Allah kepada manusia untuk memastikan tawakal kita hanyalah kepada Allah, jangan kita menunjuk sombong kepada pencipta kita. Maka mari sama-sama kita lihat pada ayat 59 hingga 62 dahulu, kita baca bersama dan kita akan lihat bersama tadabbur pada hari ini insya-Allah. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, sedar tak sedar, pejam celik, hari demi hari kita lalui sepanjang pandemik ini. Hari ini kita berada di juzuk yang ke-15. Kita berada di satu surah yang ke-17, surah Al-Isra. Antara surah yang panjang juga Ustaz ya. Surah kalau kita belik tu banyak juga, bila nak habis surah Al-Isra ni panjang juga ayat dia. Kurang lebih jumlah ayat dia sebanyak 111 ayat, surah Al-Isra. Jadi kalau kita perhatikan juga tuan-tuan dan puan-puan, sahabat Al-Quran yang kasih Allah SWT sekalian, dalam surah Al-Isra ni setiap hujung ayat dia tu
banyak sekali mat iwad. Kalau saya perhatikan sepintas lalu yang kita baca daripada halaman yang pertama surah Al-Isra sehinggalah halaman ke hari ini, kan, ada satu baru mat arid li sukun kat ujung dia. Ayat yang pertama, kan, huwas samiul basir. Yang lain semua mat iwad, dua harakat ketika kita waqaf. Subhanallah. Jadi bolehlah Ustaz buat teka-teki dekat anak-anak, kan. Surah apa yang waqaf dia, hujung ayat dia paling banyak sekali mat iwad. Bolehlah bagi hadiah sikit. Bagi hadiah. Bagi hadiah sikit contoh. Baik, tuan-tuan dan puan sahabat Al-Quran yang kasih Allah SWT sekalian, jom kita nak mula bacakan ayat yang ke-59 sehingga yang ke-66, halaman yang ke-288. Kita cuba bacaan kita permulaan ini dengan murattal bayati, insya-Allah. Jom kita baca sama-sama. Gemakan, lontarkan suara tuan-tuan dan puan-puan, sama-sama kita baca insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kadzdzaba bihal awwalun wa atayna thamudan naqata mubsiratan fadhalamu biha وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا صدق الله العظيم. Astagfirullahalazim, gitulah bacaan daripada ayat 59 hingga 62. Untuk sama-sama kita melihat sambungan daripada hari semalam apabila kita melihat kepada apakah yang dicabar oleh orang-orang Quraisy dan juga Yahudi ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu semalam kita melihat kepada mereka menyatakan dan tidak ada sesebuah negeri pun ya kalau kita lihat melainkan kami membinasakan sebelum hari kiamat atau kami siksa dengan siksaan yang sangat keras. Disebabkan apa? Disebabkan mereka mencabar kepada
kebenaran yang ada. Maka pada hari ini kita lihat pada ayat 59, dan tiada kesulitan bagi kami untuk mengirimkan kepadamu tanda-tanda kekuasaan kami, melainkan tanda itu telah didustakan oleh orang-orang terdahulu. Bila orang-orang Quraisy ataupun Yahudi ini meminta untuk dihantarkan ayat, ya, tanda-tanda kebesaran Allah yang lain, ya, mukjizat yang lain, Allah kata tidak ada apa yang menghalang kami daripada nak hantar lagi, nak bagi lagi banyak lagi mukjizat. Kalau zaman Nabi tu saatnya ada mukjizat bulan terbelah, Allah, ya, kemudian makanan boleh dimakan oleh beramai-ramai, kemudian apa lagi, Nabi, termasuklah peristiwa Isra ini, Allah boleh hantar lagi dan lagi dan lagi. Tetapi apakah yang berlaku oleh orang-orang sebelum ini? Kadzdzaba bihal awwalun, iaitu mereka telah mendustakan di kalangan orang-orang terdahulu. Contoh yang Allah bawakan kepada orang-orang di Mekah ini adalah wa ataina thamud an-naqah. Ya, kalau katakan orang-orang di Mekah itu mereka amat biasa dengan Thamud, ya, dan peristiwa Naqah. Apa Thamud? Kaum Nabi Saleh. Apakah Naqah? Unta. Maksudnya unta. Mereka biasa tengok unta dekat tanah Mekah itu. Macam tu Ustaz ya. Biasa tengok unta. Jadi bila dia tengok unta ini, dia akan teringat kepada Naqah, unta betina yang menjadi mukjizat kepada Nabi Saleh pada kaum Thamud yang dalam perjalanan mereka menuju ke Syam. Mekah ke Syam itu mereka berdagang. Jadi mereka akan nampak Naqah ini, ya, tempat yang pernah didiami oleh kaum Thamud. Ya, perkara ini amat dekat dengan mereka. Mubsiratan, mereka boleh tengok tempat tersebut. Kalau dalam cerita Nabi Saleh ini, kaum Thamud boleh melihat secara jelas depan mata Naqah. Tetapi apa mereka buat? Fadzalamu biha. Masya-Allah. Fadzalamu biha. Mereka menzalimi. Apa yang mereka zalimi? Jangan kacau, bagi peluang untuk si unta ini boleh minum, ya. Kerana unta ini adalah keluar daripada batu Ustaz, ya, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi mereka pergi menyembelih, ya, mereka menyembelih saja je nak mempermain-mainkan kepada mukjizat mubsiratan yang mereka nampak sendiri, ya. Jadi bila mereka berbuat demikian, wama nursilu bil ayati illa takhwifa, kami tidak akan mengirimkan suatu ayat kecuali adalah untuk membuatkan takut. Betul. Ya, sepatutnya kita rasa lebih takut lagi bila minta lebih lagi banyak daripada Allah. Sebabnya dalam hidup kita sekarang pun kita jangan minta lebih lagi bukti daripada Allah, tolong tunjukkan betulkah engkau ni berkuasa. Jangan minta begitu. Kita yang perlu menghambakan diri ikut peraturan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan mencabar Allah, bukan mencabar kepada Rasul. Dan ini yang Allah ingin bawakan pelajaran kepada kita dalam surah Al-Isra. Pada ayat yang ke-60 Ustaz, ya. Ya Ustaz. Dan ingatlah ketika kami mewahyukan kepadamu, sesungguhnya ilmu Tuhanmu meliputi seluruh manusia. Ahata binnas. Ini nak ceritanya apa? Ada manusia dia rasa bahawa kami boleh buat plot, komplot, kami boleh settle. Betul. Kami tak ada masalah, ya. Kami boleh dia nak menghancurkan Nabi Muhammad, kami nak buat apa sahaja. Allah kata ahata binnas. Sesungguhnya Tuhanmu itu meliputi. Ahalt ini muhit, maksudnya ialah ilmu Allah tu meliputi pelbagai penjuru. Ya, kita rasa macam kita dah strategi, plot, taktik semua dah ada. Tuhan tahu 50-60 langkah ke hadapan berbanding kita 3-4 step langkah. Kita rasa macam kalau orang buat begini kita buat begini, kalau begini itu kita hanyalah ilmu sedikit sahaja, ya. Jadi wama ja'alna ru'ya, ya, tidaklah kami jadikan ru'ya, mimpi, ya, ataupun pandangan, allati arainaka illa fitnatan linnas. Ada dua pendapat dekat sini. Ada yang kata ru'ya ini adalah mimpi Nabi, tapi yang lebih banyak pendapat yang berbincang tentang perkara ini, Nabi nampak peristiwa ketika Isra Mi'raj. Isra jalan ke Palestin dan juga Mi'raj naik ke langit itu. Peristiwa itu menjadi fitnah kepada manusia. Ada manusia yang makin, dia fitnah ni maksudnya ujian Ustaz, ya. Bukan fitnah yang kata orang tak buat tu, ya, itu istilah lain. Fitnah ini ujian. Jadi kalau kita ada UPSR ataupun PMR, bila katakan ada orang lulus, ya, lulus. Pasal apa? Pasal dia belajar, guna ilmu betul, maka dia mensikapi ujian itu, jawab dengan baik dan lulus. Seperti Abu Bakar As-Siddiq.
Tetapi ada juga mereka yang mendengar peristiwa Isra' Mi'raj tersebut, mereka makin jauh lagi daripada Allah, makin kufur. Malah ada juga yang hampir nak beriman, makin tak beriman pasal dia rasa peliknya cerita yang dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah cerita zaman sekarang lah ustaz ya. Ada seorang dia cakap, saya baru balik ni daripada langit. Wah, kan. Cuba tuan-tuan bayangkan, tuan-tuan nak percaya tak orang begitu kan? Tapi kalau saya cakap memang tak percaya ustaz kan. Pasal apa? Pasal Nabi ini sudah pun ada track record bahawa dia dipercayai, dan kemudian beliau membawakan berita ini. Maka Allah mengatakan bahawa satu ialah peristiwa itu, ya, Nabi nampak peristiwa Isra' Mi'raj itu, wasyajaratal mal'unata fil Quran, insyaallah, iaitu pohon yang terkutuk pada Quran, iaitu zakum, ya. Bila Nabi membawakan kisah zakum ini dalam neraka, mereka kata alah ini apalah, nak cakap takut-takut pun kan. Maka Allah menyatakan perasaan mereka, psikologi mereka itu, apabila wanuhawifuhum, ketika kami menakutkan, membuatkan mereka takut, apa yang jadi pada mereka? Adakah mereka rasa takut? Tidak, ya. Fama yaziduhum illa tuyanan kabira. Bila ada berita-berita yang menakutkan, bagi mereka bukan makin takut, tapi bertambah tughyanan kabira, maka makin lagi melampau, derhaka dan makin sombong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu psikologi kepada manusia yang ada sebahagiannya di Mekah dan juga ada pada zaman ini ustaz. Yes. Bila dibawakan ayat-ayat pasal neraka, alah neraka kan. What the hell. Dia pula bermainkan perkara tersebut. Tuan-tuan, kita jangan jadi orang yang begitu, kerana orang ini memang wujud, ya. Ada orang yang perangai dia memang begini. Macam mana jadi begini? Rupanya ada sejarah. Sejarah manusia dan iblis pada ayat 61. Kita baca sekali lagi untuk kita mengimbas sejarah ini. Jangan lupa, bila kita tak lupa, kita taklah pelik kalau kita ada berjumpa dengan orang yang makin diingatkan ayat Al-Quran, makin degil. Betul Ustaz. Ada, memang ada. Tetapi kita doakan bukanlah kita yang jadi begitu. Ayat 61 sama Ustaz Tarmizi. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah SWT sekalian, kita nak baca ulang ayat yang ke-61. Mari kita baca sama-sama insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قال أسجد لمن خلقت طينا صدق الله العظيم. Ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam, lalu mereka sujud kecuali iblis. Iblis berkata, adakah aku perlu bersujud kepada orang yang engkau ciptakan daripada tanah? Masya-Allah. Ini adalah perkataan, kalau kita lihat dalam surah Baqarah ada cerita tentang Adam dan iblis, dalam surah Al-A'raf ada Adam dan iblis, sekitar 7 tempat dalam Al-Quran cerita tentang Adam dan iblis agar kita jangan lupa sejarah kita. Ya, pelanduk biasanya dia terlupa perangkap kan, ya, tapi perangkap tidak pernah lupakan pelanduk. Jadi itu perumpamaan lah ustaz, kita bukan pelanduk. Okey, baik. Jadi dalam ayat ini apabila kita lihat bahawa bila degil sangat orang-orang musyrik Mekah ini, Allah membawakan sejarah manusia. Bila kita jumpa dalam Al-Quran ada perkataan bashar, ada perkataan insan, ada perkataan Adam. Maka kalau kita jumpa perkataan Adam, itu menunjukkan manusia dan sejarahnya untuk kita ingat bahawa Nabi Adam ini telah diciptakan, dan kemudian Allah menyuruh kepada iblis untuk bersujud, tapi iblis kata takkanlah aku nak sujud kepada makhluk yang engkau ciptakan daripada tanah. Tengok dia logik daripada iblis itu menyebabkan betul juga, lebih kurang begitu kan. Dia siap tanya pada Allah ni. Nak ceritanya apa tuan-tuan sekalian, dalam hidup kita ni kita akan bertemu dengan orang yang bijak dalam menyoal, dalam mempersoalkan, tetapi soalan itu adalah lambang kepada kesombongan.
Dia tidak mahu siapa? Tidak mahu bersujud. Ini bukan sujud ibadah, ini adalah sujud tasyrif, menghormati kepada Nabi Adam. Satu, dia tidak mahu menghormati kepada junior. Ini staf saya ni, takkan saya nak jumpa staf saya, takkan saya ayah nak jumpa anak saya. Itu adalah perkataan mengikut perkataan iblis. Ya, takkan saya nak ikut Nabi Muhammad, ini junior saya, senior dekat Mekah. Itu perkataan daripada orang musyrik Mekah pada zaman Nabi. Jadi bila kita lihat sejarah ini menunjukkan bahawa apa? Iblis dia bukannya tidak beriman pada Allah. Dia beriman pada Allah. Dia tahu Allah hebat, tetapi bila Allah beri arahan dia tidak mahu ikut. Kerana apa? Kerana dia perlu menghormati kepada junior, kepada orang yang lebih muda, ataupun kepada perkara lain. Sepatutnya orang lain yang hormat saya, jumpa saya, tabik spring pada saya. Itu adalah sifat iblis laknatullahi alaih. Kemudian pada ayat 62, qala, iblis berkata, terangkan kepadaku, ya, apakah ini orangnya yang lebih engkau muliakan daripada aku? Sekiranya engkau memberi kesempatan kepadaku sehingga hari kiamat, pasti akan kusesatkan keturunannya kecuali sebahagian kecil. Jadi kita nak tengok balik semula Ustaz ya. Perkataan la'ahtanikanna, ya, itu ada kaitan dengan perkataan tahnik. Ihtinak ini nanti kita tengok balik apa maksudnya, tapi kita lihat dahulu perkataan pilihan pada hari ini. Iaitu perkataan pilihan kita pada hari ini ialah khawafa, menakutkan. 124 kali disebut di dalam Al-Quran, dan Allah membawakan ayat Allah adalah untuk kita rasa gentar, takut, makin merendah diri kepada Allah, bukannya makin menyombong, makin menderhaka seperti mana yang pernah berlaku kepada iblis laknatullah, dan ia diikuti oleh orang-orang di musyrik Mekah, dan juga ia juga boleh berlaku zaman ini, kecuali apabila seseorang itu sedar bahawa siapalah kita adalah makhluk yang perlu merendah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah kita berehat sebentar lagi kita akan melihat sambungan bagaimana dialog peristiwa Adam dan iblis yang menyebabkan kita perlu peka, jangan leka daripada perangkap yang sedang menanti setiap insan manusia. Baik, Quran Time, baca faham amal insya-Allah. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Selalulah kita tuan-tuan dan puan-puan beristighfar, lazimi zikir kita, lidah kita dengan senantiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan istighfar yang kita bacakan, yang kita lafazkan, dapat menghalang kita daripada tipu daya, godaan iblis, godaan syaitan. Yang juga setiap kali kita nak baca Quran, kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mudah-mudahan safas dengan istighfar, lafaz istighfar itu mudah-mudahan dapat hindari kita. Lepas ini kita nak melihat tu ustaz, wastafziz, ada kalimah wastafziz tu subhanallah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, bagaimana hari ini kita berada di halaman 288 juzuk yang ke-15. Bagaimana pengalaman, perasaan? Boleh kongsikanlah sikit dengan kita di ruangan komen itu. Syukur kita
penghargaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menghargai ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang kita telah ikuti sebanyak 287 halaman. Allahu akbar walillahil hamd. Baik. Jadi insya-Allah kita nak berkongsi sikit tuan-tuan dan puan-puan berkenaan dengan tajwid kita pada hari ini, berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan tentang lin. Lin apa? Huruf lin ataupun mad lin ataupun huruf lin. Dia mari kita tengok apa dia berkenaan dengan mad. Masih lagi berada dalam hukum mad yang kita tengok mad lin. Iaitulah mad lin terjadi apabila huruf lin bertemu dengan huruf mati yang mendatang, iaitu pada ketika waqaf sahaja, maka hukumnya harus dibaca dengan 246. Mad lin terjadi bila huruf lin bertemu dengan huruf yang sukun atau mati yang mendatang, iaitu ketika waqaf. Hukum bacaan dia harus dibaca dengan 2 harakat atau 4 harakat atau 6 harakat. Mari kita lihat contoh yang kita ingin kongsikan, iaitu antaranya dalam surah yang ke-8 ayat yang ke-54. Ayat dia wa aghraqna ala fir'aun. Yang tu Fir'aun itu kita waqaf dekat situ, huruf lin kat situ huruf waw, huruf lin ya dengan waw saja, iaitu kita jumpa kat situ ala fir'aun. Jadi kita boleh baca kat situ 2 harakat atau 4 harakat atau 6 harakat. Kalau kita waqaf sajalah. Kalau kita sambung atau wasal bacaan kita, dia tidak akan terjadi mad lin kat situ. Ingat. Baik. Yang kedua iaitu dalam surah yang ketiga, surah Ali Imran ayat yang ke-44. Ayat dia zalika min anba'il ghaibi nuhihi ilaik. Kalimah mana? Kalimah ilaik itu, ilaik bila kita waqaf dekat situ dia akan jadi mad lin. Ilaik 2 harakat ataupun ilaik 4 harakat ataupun ilaik 6 harakat. Jadi itu 2 contoh ayat tentang mad lin yang ingin kita kongsikan bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Jadi ingat mana Ustaz Fas, bacaan dia tu boleh pilihlah 2 atau 4 atau 6. Ilaik 2, ilaik 4 harakat, ilaik 6 harakat. Jadi boleh pilihlah ketika waqaf sahaja berlaku. Kalau sambung dia tak jadi sukun biasalah. Mudah-mudahan dapat sikit sebanyak bantu dalam bacaan kita insya-Allah taala. Masya-Allah. Yang mad lin ini Ustaznya dia amat dekat dengan perkataan layyin. Betul Ustaz. Di dalam surah Ali Imran ayat 159 ada kaitan dengan peristiwa sombong ni sebenarnya. Masya-Allah. Pasal dengan rahmat Allah maka seseorang itu dapat bersifat lemah lembut. Allahu akbar. Jadi kalau kita tengok sebenarnya orang yang sombong, dia bila ada baris atas tu dia tak nak turun ke bawah. Itu tadabbur ya. Subhanallah. Dia kalau lail kan dia la il. Dia kena turun. Kalau dia la dia jadi tak jadi lin, dia jadi keras. Kan? Betul. Jadi nak ceritanya ialah bagaimana nak dapat rahmat Allah ini agar dapat layyin dalam hidup kita, ialah kita ketika atas tu jangan rasa kita di atas. Betul, kita ni adalah hamba. Kita turun ke bawah, dan rahmat yang boleh kita dapati salah satunya yang akan membajai hati kita ialah dengan Quran. Makin kita baca Quran dengan kita rasa kehambaan, itu penting juga. Ada yang kata Ustaz saya ni dah 30 juzuk, dah 30 kali dalam hidup. Kan jangan di la kan, tapi il kan. Itu lain yang kita belajar sebentar tadi. Jadi kita nak sambung balik semula tentang bagaimana ayat 62 cerita tentang bagaimana iblis ini dia mempersoalkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu apakah ini orang yang lebih engkau muliakan daripada aku? Dia persoalkan Allah tu. Allah boleh tahan ke? Jadi nak ceritanya orang yang sombong, dia ikut iblis satu, tekniknya apa? Dia tak suka orang lain dimuliakan. Orang lain lebih, orang lain ditashrifkan. Tak boleh. Apa pasal tak sebut nama saya? Kan? Mengapa tak saya bos? Kan? Saya ayah. Itu tanda bahawa iblis sudah pun istilahnya dekat sini apa? La
la'ahtanikanna. Dah tahnik Ustaz. Biasa orang cakap tahnik ni kan masuk yang apa kurma dalam mulut tu kan. Ini tahnik daripada syaitan, daripada iblis. Kalau ikutkan tahnik ini, kalau katakan seorang satu binatang yang ditahnik, dia akan memegang kepada langitnya dengan tali, maka ditariknya. Ini menurut Ibnu Juzai. Jadi bila ditahnik oleh apa? Dia oleh syaitan, tahnik pada zurriyatahu, kepada Bani Adam dan zuriat-zuriatnya, semuanya akan ditahnik kecuali illa qalila. Masya-Allah. Ya. Sekali sikit saja yang selamat. Macam mana nak selamat? Nanti kita akan tengok jawapannya. Kita baca ayat 63 hingga ayat 66. Silakan Ustaz. Terima kasih Fadil Fazrul. Subhanallah, memang benarlah Al-Quran ini dia mengubat jiwa kita, mengubat hati kita, kehidupan kita. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah ila akhir ayat. Ada juga wa shifaa'un wa rahmah lima fi sudur, mengubat hati kita. Jadi sama-samalah kita ubat, kita rawat hati kita, mudah-mudahan dengan itu mendapat menjemput rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran, kita nak menyambung bacaan kita ayat yang ke-63 Ustaz kan? Betul. Ayat 63 sehingga ayat yang ke-66, kita sambung bacaan kita dengan bacaan Murattal Hijaz insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 63 hingga ayat 66 Ustaz ya, bercerita menyambung kembali apakah respon daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada iblis ya, yang dah berazam untuk tahnik ya, la'ahtanikanna zurriyatahu illa qalila ya, iaitu akan menggoda, akan istilahnya macam tadilah kalau katakan binatang tu diletakkan tali dekat mulut dia ke, ditarik ya, macam kalau kita kan korban tu dia letak tali tu Ustaz kan, okey, ditarik ke mana sahaja nak dipergi. Itulah kerja iblis kepada setiap zuriat Bani Adam, Nabi Adam ini sendiri ya. Jadi yang selamatnya ini sikit saja Ustaz. Nah, sikit itulah yang kita nak tengok, kita ni yang sikit ke yang banyak. Okey, kita tengok. Tapi respon Allah, idhab, keluar kamu, pergi kamu daripada syurga ya, pada waktu peristiwa ini berlaku. Faman tabi'aka minhum, siapa yang mengikutimu di kalangan mereka,
daripada iblis ini, fa inna jahannam, ya, balasannya adalah jahannam, jazaa'ukum jazaa'an mawfura, balasannya adalah jazaa'an mawfura. Ini maksudnya dicukupkan Ustaz, tidak ada diskaun. Jahannam itu tidak akan dikurangkan balasan kepada orang yang mengikut kepada iblis. Pasal Allah amat marah kepada orang yang sombong seperti iblis, tidak mahu merendah diri kepada kebenaran, menghormati kepada orang yang lebih muda ataupun orang lain yang mungkin dipandang hina, seperti mana dipersoalkan oleh iblis. Takkanlah engkau ni nak memuliakan, ya, alayya, ya, adakah kamu ni nak memuliakan atas kami. Jadi dia nak menceritakan kami sepatutnya, ya, kami sepatutnya, padahal Allah tak kata kamu adalah mulia. Kamu daripada api ke daripada tanah, tak ada mulia. Yang mulianya kata Allah dalam surah Al-Hujurat, takwa itu. Jadi semua orang, ya, yang laki ke perempuan ke, kulit putih hitam apa kelabu ke, semuanya itu boleh jadi mulia apabila takwanya dibina kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada dah dihalau itu, apakah yang dibuat oleh iblis? Ayat 64, wastafziz. Ustaz, ya, ni perkataan yang pelik juga ni, ya. Jarang kita dengar. Betul, pasal caranya ini dilaksanakan oleh iblis kepada manusia, ya. Wastafziz manistata'tu, ya, iaitu tipu dayakanlah sesiapa saja di antara mereka yang engkau sanggup dengan pujuk rayumu. Maksudnya iblis ini diberi keizinan oleh Allah SWT, ya, diberi keizinan pasal dia minta, Allah bagi. Betul. Maksudnya dalam hidup kita ini kita boleh berdoa pada Allah, Allah bagi, bukan maksudnya kita mulia. Betul. Pasal iblis minta, doa dapat, dan apa yang berlaku, mereka buat wastafziz. Apa maksud wastafziz? Daripada perkataan fazza, iaitu menakutkan dan halau. Kalau kita berjalan ke, ya, kalau katakan dekat mana-manalah, ya, kita ada dekat tepi jalan ke ada orang duduk, kemudian kita marah orang tu, marah, itu namanya fazza, ya. Dan fazza ini, kita kalau katakan seekor kambing itu bila dia baru lahir, saatnya dia dalam keadaan kakinya lemah. Jadi bila kita takutkan orang tu, lepas tu kita halau, dia akan jadi lemah dan akhirnya dia pun okeylah, dia ikut juga. Wastafziz ini dibuat oleh iblis semampu mungkin. Maksudnya dia boleh lemahkan, dia akan menakutkan seseorang, akan menggoda seseorang mana sahaja. Dengan apa? Bisautik. Ya, dengan suaranya. Apa suara iblis? Dengan waswasnya. Dia taklah kuat mana pun. Betul. Tapi bagi orang yang lemah, waswas syaitan itu sudah cukup untuk membuatkan dia buat apa? Bunuh diri. Betul. Dia stres dengan hidup, dia nak marah orang, macam-macam lah. Betul. Ya. Pasal diri sudah lemah, ya, tidak ada kekuatan. Macam mana dapat kekuatan? Sebentar lagi Ustaz, ya. Dalam surah ini sebenarnya cerita macam mana Quran dan juga Qarin berlawan, ya. Quran yang kita baca, Qarin itu adalah kawan daripada kalangan syaitan yang Allah bongkar, dan ini menjelaskan tentang Bani Israel. Mereka ini diberikan wahyu tetapi mereka mengikut nafsu yang kita tak nak berlaku dalam hidup kita. Jadi mereka boleh goda dengan suara mereka itu, wajlib wa ajlib, dan kerahkanlah, okey, alaihim bi khailik, dengan kudamu dan juga pasukan pejalan kakimu, ya, satu pasukan berkuda, ya, dan juga pasukan berjalan kaki. Wasyarikhum fil amwali wal auladi wa'idhum, iaitu mereka akan syirikkan dengan harta dan juga anak pinak, dan juga membuat janji-janji palsu. Jadi kat situ ada perkataan kuda, ada perkataan pasukan berjalan kaki. Ini ceritanya dia banyak tentera, bala tentera. Dia bila dia datang saja pada Ustaz Tar contohnya, dia lain pasal Ustaz Tar makam tinggi, dia bagi pam. Kalau katakan dengan saya ni mungkinlah, kan, tinggi lagi, kurang sikit. Disebabkan apa? Allah kata memang dia akan cuba untuk melemahkan, macam anak kambing yang baru lahir tu yang masih lemah, jadi dia pun tak boleh nak berjalan dengan pendirian yang tetap, sehingga kan dia rasa macam tak apalah, saya tak payah pergi semayang lah, jadi lemah. Betul. Tak payah baca Quran lah, jadi lemah. Itu adalah tindak balas ataupun aktiviti iblis yang berlaku di atas muka bumi ini. Allah menyatakan, wama ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Janji-janji syaitan yang dia sampaikan dengan bala tenteranya itu semuanya adalah tipu sahaja, ya, artificial. Tetapi cabarannya zaman sekarang, Ustaz, kita ada artificial intelligence, ya, kebijaksanaan tiruan yang kadang-kadang orang tak dapat bezakan, sebenarnya saya terperangkap ke tidak. Ini perkara yang perlu kita bekalkan ataupun kita
bina kekuatan macam mana? Allah kata bila dah nampak macam hebatnya syaitan iblis ini, kata Allah pada ayat 65, inna ibadi. Kita nak baca sekali lagi kerana ini jawapan penting untuk kita bina kekuatan, tahu formula bagaimana kita mengelakkan daripada cabaran musuh syaitan yang dah berazam wastafziz, dah la'ahtanikanna, dah tahnik, dah berazam. Jom kita baca ayat 65 sekali lagi. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Saya tertarik Ustaz tengok mushaf ini Ustaz ni. Ada hadis ni yang disebut dalam Riyadhus Salihin Ustaz ya, godaan syaitan Ustaz. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, jika panggilan solat yakni azan dikumandangkan, maka syaitan akan berlari-lari sehingga terkentut-kentut Ustaz, berlari sehingga dia tidak mendengar suara azan. Dan dia tak berhenti situ Ustaz. Apabila panggilan azan telah selesai tuan-tuan, maka syaitan akan kembali datang balik. Dan bila iqamat dikumandangkan, kembali berlari, lari balik. Dan jika iqamat telah selesai dikumandangkan, datang lagi. Kembali lagi, lalu menyelinap masuk ke hati seseorang sambil berkata, ingatlah itu, ingatlah ini. Itu yang was-was tadi Ustaz. Allahu Akbar. Dan terus saja dia melakukan godaan ini hingga seseorang tidak menyedari, rakaat kedua ke rakaat ketiga, dah 2 rakaat ke, dah salam ke. Subhanallah. Tidak menyedari berapa rakaat yang sudah dilaksanakan dalam solatnya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam Riyadhus Salihin. Itu sebabnya Ustaz mengapa bila azan iqamah tu kita kena jawab. Betul. Kalau kita main telefon kita tak jawab kan, lepas itu memang bila kita tak respon, betul Ustaz, selesai. Dia akan jadi bawa kita lambat. Terlupa. Dah azan asar dah pula. Contoh Ustaz. Jadi tuan-tuan, itulah kita sampai-sampai kita ingat godaan syaitan ni, kita banyak-banyak mohon berlindung daripada Allah SWT. Kita nak baca ayat yang ke-65. Jom kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna ibadi laysa laka alaihim sultan وكفى بربك وكيلا وكفى بربك وكيلا صدق الله العظيم. Sesungguhnya kamu tidak dapat berkuasa terhadap hamba-hambaku dan cukuplah Tuhanmu sebagai pelindung. Masya-Allah. Siapakah yang tidak dapat dikuasai oleh syaitan apabila seseorang itu menjadi hamba? Masya-Allah. Pendek saja jawapan Betul, Allah. Ibadi, ya. Bagaimana nak jadi hamba? Kita merendah diri, waktu sujud kita sujud, waktu suruh baca Quran kita baca Quran, bila kita silap kita mengaku silap. Wa kafa bi rabbika wakila. Tawakal orang ini hanya cukup dengan Allah SWT. Tawakal itu sahaja menyebabkan apa tuan-tuan? Kita bergantung, ya Allah tolong kami ya Allah. Itu yang akan menyebabkan, kalau Allah dah jaga kapal-kapal yang ada dalam ayat 66 itu, kapal Allah gerakkan itu kerana Allah yang yuzji. Allah yang menggerakkannya, bukannya angin ke apa tak kuat. Mana angin boleh tolak telefon pun tak boleh gerak kan? Apatah lagi kapal. Tetapi kerana Allah yuzji, maka dengan itu Allah izinkan kapal bergerak. Membawa kita kepada resolusi kita pada hari ini, sama-sama kita saksikan. Iaitu yang pertama ialah kita ingin pastikan jangan dustakan kebesaran Allah apabila ia hadir, agar tidak menjadi semakin zalim dalam kehidupan. Ya, itu ayat 59, jangan cabar lagi. Yang kedua, sentiasa sedar iblis akan menggoda manusia setiap masa. Dia akan cuba, kita perlu bina kekuatan. Dan bagaimanakah kekuatan yang kita nak bina itu? Kuatkan tawakal kepada Allah, bergantung pada Allah agar terlindung daripada syaitan. Salah satu tanda tawakal awal surah Al-Isra ialah selalu mengambil hidayah daripada Al-Kitab. Moga-moga Allah beri hidayah kita pada setiap masa. InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Amin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah.
Ampunkan dosa mak ayah kami ya Allah. Ampunkan dosa mak ayah mertua kami ya Rahman. Muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami ya Allah, berikan kami ya Allah, pilihlah kami ya Allah menjadi hamba-hamba-Mu yang berada di jalan yang benar ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, jalan-jalan yang dikurniakan petunjuk dan hidayah oleh-Mu ya Allah. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judhami wa min sayyi'il asqam. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله. Amin ya rabbal alamin. Moga Allah mengabulkan doa kita Ustaz ya, agar kita dipandu pada jalan yang lurus, dan inilah yang kita ingin bina dalam tabung gerakan Al-Quran. Satu usaha tuan-tuan, kita ingin memastikan bahawa daripada Al-Quran kita dapat hidayah. Itu tanda kita tawakal ya. Bukannya tawakal itu dengan kita serah diri, tak faham apa-apa Allah cakap, tapi tawakal dengan faham dan cuba mengamalkan perkataan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah moga-moga kita dapat bertemu lagi malam ini, ulangan, dan pagi esok insya-Allah pada jam 6 pagi. Kita doakan agar tuan-tuan terus jaga keselamatan, kesihatan masing-masing ya pada kali ini untuk menjaga SOP vaksin yang diusahakan, dan Allah lindungi kita dapat berlindung dengan juga jauh daripada syaitan yang direjam. Bertemu lagi My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.